Assalamualaikum dan hai murid-murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini, tajuk kita ialah tangan kreatif. Kita akan cuba melakonkan cerita dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Pada hari ini, kita akan membaca atau cuba melakonkan 3 buah cerita. Cerita yang pertama bertajuk Tangan Kreatif. Wah, cantiknya hiasan rumah kamu. Bijak kamu mengolah bahan buangan. Terima kasih. Ini idea ayah saya. Kami melakukannya bersama-sama. Baguslah, cara ini dapat mengurangkan pencemaran alam. Setelah Nabila dan Fatin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba, wah, uniknya kamu si botol. Tidak pernah saya melihat bekas tanaman sayur secantik kamu. Terima kasih si payung. Lebih baik saya menjadi bekas tanaman sayur daripada dibuang. Betul kata kamu si botol, tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Saya juga bersyukur kerana tidak dibuang atau dibakar. Di sini saya dapat berbakti dan menjadi tempat duduk tuan kita. Melalui cerita ini, kita dapat melihat beberapa barangan terpakai yang telah dikitar semula, antaranya botol yang telah dijadikan bekas tanaman sayur serta tayar-tayar lama yang telah dijadikan bekas simpanan payung dan juga tempat duduk. Apakah kebaikan kita mengitar semula barangan-barangan terpakai? Betul, dengan mengitar semula kita dapat mengurangkan tapak pelupusan sampah sekaligus dapat menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan cerita kita yang kedua pada hari ini. Murid-murid boleh merujuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 iaitu pada muka surat 24. Alia dan ibu bapanya menjemput abangnya dari tapak perkemahan unit beruniform. Alia melambai-lambai tangan sambil memanggil nama abangnya. Azim, apakah barang yang kamu bawa itu? Banyaknya bungkusan, tanya ayahnya. Bungkusan ini kayak ayah maksudkan? Tanya Azim. Ya Azim, kata ayahnya. Isi bungkusan ini ialah sampah. Saya menyimpannya di dalam beg kertas ini dahulu. Apabila tiba di rumah, saya akan membuangnya ke dalam tong sampah. Saya tidak sanggup meninggalkan sampah serap ini di tapak perkemahan. Semasa aktiviti perkemahan, saya dan rakan-rakan diberikan pendedahan tentang kesan-kesan pencemaran alam. Oleh itu, saya tidak mahu alam sekitar kita tercemar. Kita harus bersama-sama menjaga alam sekitar. Terang Azim kepada keluarganya. Wah, bagusnya anak ayah. Ayah bangga akan sikap prihatin dan tanggungjawab kamu itu. Mari ayah tolong masukkan barang-barang kamu ini ke dalam kereta, kata ayahnya. Terima kasih ayah, balas Azim. Dalam cerita ini, kita patut mencontohi sikap Azim yang prihatin dan bertanggungjawab. Azim tidak membiarkan sampah serap di tapak perkemahan. Azim membawa sampah itu pulang ke rumah dan akan membuangnya ke dalam tong sampah. Apakah kesan tindakan Azim ini, murid-murid? Dengan tindakan Azim ini, kebersihan kawasan tapak perkemahan dapat dijaga. Seterusnya dapat memelihara dan menjaga alam sekitar agar kekal bersih. Seterusnya kita beralih kepada cerita kita yang ketiga. Murid-murid boleh merujuk buku aktiviti pada muka surat 25. Sang kela berenang bersama-sama dengan anak-anaknya.
Anak-anak sangkela seronok berkejar-kejaran sambil mencari makanan. Sangkela gembira melihat kelakuan anak-anaknya. "Amboi, seronoknya sangkela," tegur sang kekura. "Oh, sang kekura, terkejut saya. Kami sangat gembira. Sekarang air sungai ini sudah bersih. Saya sekeluarga mudah mencari makanan," kata sangkela. Saya masih ingat lagi kejadian yang lepas. Kita bersama-sama membersihkan sungai ini selepas banjir. Kita menghulurkan sampah sarap kepada sang monyet di tebing sungai, kata sang kekura. Kita semua telah bekerja sama mengekalkan kebersihan sungai. Bukan sahaja alam sekitar akan terjaga, hidupan akuatik juga semakin terpelihara, ulas sangkela pula. Hari hampir gelap, mereka pun pulang ke habitat masing-masing. Baiklah murid-murid, sebelum Cikgu ulas mengenai nilai yang terdapat dalam cerita ini, ingin Cikgu jelaskan beberapa perkataan yang mungkin murid-murid kurang faham akan maksudnya. Aqua bermaksud air, oleh itu hidupan akuatik bermaksud sesuatu yang tumbuh atau hidup di dalam atau di atas air. Habitat pula bermaksud tempat tinggal semula jadi yang memenuhi keperluan makanan, tempat tinggal dan keselamatan kepada flora dan fauna. Dalam cerita sangkela ini, kita dapat mengambil iktibar untuk sentiasa bersama-sama menjaga kebersihan sungai. Dengan menjaga kebersihan sungai, bukan sahaja alam sekitar terpelihara, malah habitat flora dan fauna juga dapat kita pelihara. Baiklah murid-murid, selepas ini Cikgu minta murid-murid lengkapkan latihan pada muka surat 24 dan 25. Kemudian murid-murid cuba atau boleh cuba melakonkan salah satu daripada 3 cerita ini. Murid-murid boleh meminta bantuan ahli keluarga untuk mendengar dan menilai cerita yang dilakonkan atau dibaca oleh murid-murid. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.